Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu buku jilid 2, buku teks jilid 2, tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Di bawah tajuk tema yang kelima ini, kita mempunyai unit 13 iaitu bersikap mulia. Jadi, mari kita lihat apa yang akan kita belajar pada hari ini ialah pengenalan apa itu jati diri, patriotisme, kewarganegaraan dan apa itu bersikap mulia. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang cara untuk memberi respon. Dan last sekali adalah menulis karangan. Okey, apa itu jati diri? Jati diri ialah sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian dan kekuatan dalaman seseorang. Contohnya, pegangan yang ada dalam diri seseorang. Okay? Kalau perkara baik dia buat, perkara yang tak baik dia tak buat. Jadi itu adalah jati diri. Seseorang tu akan dilihat melalui apa yang dilakukan, jati diri dia. Okay. Kalau dia buat benda yang jahat, dia menunjukkan sikap dia yang tak baik itulah. Okay. Dan Allah perintahkan kita untuk buat benda yang baik. So dia buat benda yang baik. Dia tak buat benda jahat. So dia ada kekuatan dalaman yang kuat. Itu contoh jati diri. Seterusnya, patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme ialah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air, iaitu Malaysia, negara kita. Okay? Macam mana kita nak tunjukkan rasa cinta kepada negara kita? Iaitu kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada negara kita. Contohnya, tidak membuang sampah merata-rata, tidak menconteng di tempat-tempat awam, tidak merosakkan harta benda awam. Itu adalah salah satu menunjukkan kita ni sayang kepada negara kita. Sentiasa mengibarkan jalur gemilang. Kita nampak bendera jatuh, kita angkat, jangan pijak. Itu salah satu contoh lah menunjukkan kita ni sayang dekat negara kita. Seterusnya, apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan ialah kerakyatan sesebuah negara. Sesebuah negara tu ada rakyat. Setiap negara ada rakyat dia. Jadi macam mana nak menunjukkan kita ni rakyat sesebuah negara ni? Contohnya kalau Malaysia. Contoh kita ni rakyat Malaysia adalah kita lahir dekat Malaysia. Mak ayah kita lahir dekat Malaysia. Jadi kita pun rakyat Malaysia. Seterusnya adalah bersikap mulia. Apa itu bersikap mulia? Kita setiap individu, setiap orang mesti melakukan kebaikan, iaitu amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Contoh amalan baik, iaitu sikap mulia ni apa? Menolong ibu bapa, bercakap perkara yang baik, sentiasa senyum, bersopan santun, hormat orang tua. Itu adalah salah satu contoh amalan yang baik. Baik. Jadi kita akan lihat semua boleh buka buku teks. Tengok pembelajaran kita hari ini berkenaan dengan memberikan respon terhadap soalan. Jadi kamu boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 2. Muka surat 2. Amalan baik. Apakah amalan yang baik yang kita boleh contohi dalam muka surat 2 ini adalah mengibarkan jalur gemilang. Ini salah satu contoh untuk menunjukkan kita sayang dengan negara kita. Seterusnya, amalan baik yang seterusnya adalah menghormati bapa. Yang ketiga adalah saling bermaafan. Ini antara amalan yang baik yang boleh kita contohi. Baik, kita baca dialog bersama-sama. Hasan, selamat pagi Ilis. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Ilis jawab, selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan, nampak tempat kosong, ambil jawapan kat sini, dengan membawa bendera. Jadi masukkan jawapan dekat sini, membawa bendera. Seterusnya, bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Idlis
tempat kosong. Nampak? Dia tak ada sambungan ayat. Dia tinggalkan tempat kosong. Jadi macam mana kita nak isi menjawab respon dengan baik? Iaitu dengan kita ambil balik ayat kat sini. Cara kita menghormati bapa ialah dengan berjalan dengan perlahan. So kalau nak hormat ibu bapa kena jalan dengan perlahan. Jangan berlari. Itu salah satu jawapan yang kamu boleh isi dekat sini. Seterusnya, komala. Hasan dengan komala. Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Jadi komala kata apa? Kita perlulah, so jawapannya saling bermaafan. So masukkan kat sini, kita perlulah saling bermaafan. Jadi itu contoh untuk memberikan respon terhadap soalan. Okay, contoh soalan yang mudah. Siapakah nama kamu? Okay, jadi kamu jawab, nama saya ialah Komala. Titik. Kalau dia tanya siapakah nama kamu, kamu jawab Komala. So tak boleh macam tu. Okay, kamu kena jawab jawapan yang penuh. Nama saya ialah Komala. Titik. Okay, itu contoh untuk menjawab respon terhadap soalan. Seterusnya ialah mengisi maklumat dan menulis karangan. Okey, kamu semua boleh lihat di dalam buku teks jilid 2 muka surat 4. Okey, semua boleh lihat muka surat 4 bagaimana untuk mengisi jawapan berdasarkan karangan yang dia berikan ni. Okey, semua tengok sekolah kebanggaanku. Okey, ini petikan ni dia beri dan kamu perlu masukkan balik jawapan ke dalam petikan yang diberi sebentar lagi. Jadi jawapan jangan risau, jawapan semua ada dalam petikan kalau kamu dapat soalan petikan. Seterusnya tengok. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Seterusnya tujuan dibina membasmi buta huruf, menyediakan tempat murid belajar, dan antara kejayaan yang ada pada sekolah ini adalah Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Baling 2014 dan Johan Pertandingan Bicara Berirama Peringkat Negeri Kedah 2014. Jadi ini adalah maklumat tentang sekolah kebangsaan Kupang ni dekat Lanai. Lanai Kupang. Okey, seterusnya kita tengok butiran yang seterusnya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok petikan yang seterusnya masih di dalam muka surat 4, sambungan dekat muka surat 4. Murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Kemudian semua murid berikrar. Maksud berikrar ni adalah berjanji ya, akan meneruskan kejayaan, akan mengekalkan kecemerlangan. Jadi butiran-butiran yang diberi ini kamu perlu mengisi jawapan ke dalam karangan yang telah berikan. Okey, dan masukkan isi-isi penting yang belum lagi dimasukkan. Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Okey, kalau kita lihat kat sini, kamu boleh lihat di dalam buku teks muka surat 5, masih di dalam jilid 2. Okey, tengok. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini tempat kosong. Jadi kamu perlu masukkan jawapan yang belum masuk lagi, iaitu terletak di atas sebuah bukit di Kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Jadi masukkan kat sini. Yang mana yang tak isi lagi? Seterusnya kita tengok. Kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok-pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Nampak? Ditulis membasmi buta huruf. Membasmi buta huruf ni dia dah ada dah kat dalam petikan muka surat 4 tu. Okay, jadi kamu masukkan yang mana yang dia tak masuk lagi. Jadi yang tak masuk lagi adalah selain itu sekolah ini juga dapat masukkan yang tulisan warna merah tu. Menyediakan tempat murid belajar. Okay, seterusnya. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti masukkan semua. Okay, seperti Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Baling
2014 dan Johan Pertandingan Bicara Berirama peringkat Negeri Kedah 2014. Jangan lupa masukkan dan. Okay, kat sini bagi ruang kecil je. Tapi nanti bila masukkan dalam buku, kamu kena sediakan ruang yang besar lah. Okay, seterusnya. Murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai apa? Ambil balik dekat perenggan yang bawah tu, petikan yang bawah tu. Mempunyai semangat juang yang tinggi. Jadi masukkan balik semangat juang yang tinggi. Last sekali, semua murid berikrar. Jadi ingat tak yang Muhammad bagi tahu tadi, berikrar ni maksudnya berjanji. Jadi masukkan balik semua tu. Jawapannya adalah semua murid berikrar akan meneruskan kejayaan dan mengekalkan kecemerlangan. Tu salah satu contoh untuk mengisi jawapan di dalam karangan berdasarkan petikan yang diberikan. Baik, bagi mengukuhkan lagi pemahaman kamu tentang penulisan karangan ni, okay, Mualimah nak kamu buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 4 dan 5. Okay, semua tengok kat sini macam mana. Kat sini muka surat 4 tu dia dah bagi kat kamu dah petikan, iaitu tentang penduduk kampung. Penduduk kampung apa ni? Kampung Pering. Dia dah bagi tahu butiran tentang kampung Pering ni. Penduduk kampung dia berapa orang, jati diri penduduk, sikap penduduk kampung. Okay, sini petikan kita panggil petikan. Jadi kamu perlu masukkan tempat-tempat kosong ni, jawapan semua ada dalam ni. Jadi tips dia kamu kena baca lah. Kalau kamu tak baca, kamu tak boleh nak jawab. Okay, kalau kita tengok satu persatu lah yang kotak yang pertama ni. Penduduk kampung Pering. Tengok butiran tentang kampung penduduk kampung Pering mempunyai 672 orang dan ada 185 buah rumah. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Dan jati diri penduduk pula apa dia? Membina pintu gerbang, memasang jalur gemilang yang besar, menghias setiap lorong dan jalan di kampung. Sikap penduduk kampung. Apakah sikap penduduk kampung ni? Bekerjasama, membantu, menjaga kampung kerana mereka sayang akan kampung mereka. So ini adalah butiran dekat muka surat 4 ni. Okay, jadi kamu perlu masukkan jawapan-jawapan yang berkaitan di dalam karangan ini. Okay, kamu perlu lengkapkan karangan ini berdasarkan butiran yang dia bagi dalam muka surat 4 tu. Okay, jadi mari Mualimah tunjuk sedikit lah, kemudian kamu akan sambung. Kampung Pering terletak di daerah Kubang Pasu, Kedah. Kampung ini sangat indah dan aman. Kampung ini terkenal dengan jagung manisnya. Jumlah penduduk di kampung ini, nampak dia tinggal tempat kosong kat kamu, jadi kamu kena masukkan jawapan yang sesuai. Jadi berapa jumlah penduduk? Okay, jumlah penduduk adalah 672 orang. Jadi masukkan sahaja 672 orang kat sini. Okay? Seterusnya, kampung ini mempunyai rumah sebanyak berapa rumah? Ambil balik kat sini. 185 buah rumah. Senang je ambil balik jawapan dalam petikan. Kemudian, kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang, nampak? Kebanyakan penduduk bekerja dalam apa? Bidang pertanian. Jadi kamu tulis balik bidang pertanian saja. Tak perlulah nak salin kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Tak perlulah nak salin semua ni balik. Kamu cuma ambil perkataan yang dia tak letak lagi je. Jadi yang dia tak letak lagi adalah bidang pertanian. Okey, itu contoh untuk mengisi jawapan di dalam karangan ni. Jadi selebihnya Mualimah nak kamu siapkan latihan ini dalam muka surat 5 buku aktiviti jilid 2 ni. Okay? Harap kamu faham pembelajaran pada kita pada hari ini. Okay, jadi jangan lupa siapkan yang belum siap lagi muka surat 4 dan 5 ini. Okay, jadi sekarang itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.